Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Sadrawati. Baiklah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik murid-murid semua, kita masih lagi di tema yang sama, iaitu masyarakat muhibah. Walau bagaimanapun, kita telah masuk ke unit 6. Baik, cikgu nak semua sekali bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, semua sekali bersedia buka muka surat 31, unit 6, buku segalanya. Pada hari ini, cikgu akan mengajar dua tajuk serentak, iaitu tajuknya Buku Merapatkan Kita dan Hargai Buku. Okey, jadi semua sekali akan lihat di muka surat 33, tajuk Buku Merapatkan Kita, dan juga muka surat 36, tajuk Hargai Buku. Jadi, pada hari ini, cikgu harap selepas pelajaran kita, murid-murid akan dapat membina dan menulis 3 daripada 5 ayat menggunakan kata kerja yang betul. Jadi, sekurang-kurangnya ayat tu kena betul 3 lah. Barulah dapat mencapai objektif. Macam mana murid-murid nak tahu bahawa murid-murid telah berjaya dengan tajuk kita pada hari ini? Okay, yang pertama, kalau kamu semua dapat susun, dapat tulis ayat dengan menggunakan subjek dan predikat yang betul. Jadi, susunan ayat tu ayat yang betul lah. Okay, dan yang kedua, cikgu harap pada hari ini murid-murid dapat berjaya menyusun dan menulis ayat dengan menggunakan kata kerja yang betul. Jadi, selepas ini dengar betul-betul apa yang akan kita pelajari. Bagaimanakah caranya kita nak membina ayat yang mudah? Sebenarnya senang saja, tapi kena dengar betul-betul. Macam mana caranya ya? Okey, cuba tengok sama-sama. Tengok awan merah ni. Okey, awan merah yang berkelip. Ada 3 kata kunci yang penting yang kamu semua kena ingat apabila nak membina ayat. Kena ingat ada 3. Macam mana cara nak bina ayat? Ada 3 kata kunci yang penting. Yang pertama ialah siapa ataupun apa. Okey, kita tengok contoh. Apa tu? Siapa, apa. Ayat yang kita nak buat tu, contohnya siapa. Macam gambar yang cikgu letak ni, ini adalah gambar seorang guru ataupun cikgu. Okey, itu siapa-siapa ini ialah cikgu. Okey, yang kedua. Ini pula ialah murid-murid. Murid-murid boleh, kanak-kanak boleh. Ini ialah siapa. Okey. Kalau apa ni bukan manusia ya. Apa ni ialah biasanya haiwan. Sebab haiwan ni benda hidup. Jadi biasanya haiwan lah. Okey, contohnya di sini cikgu letakkan gambar kucing. Okey, ingat ya. Yang pertama siapa dan juga apa. Okey, jadi kita pergi kata kunci yang kedua. Yang kedua ialah buat apa. Inilah kata kerja. Kata kerja ni maksudnya dia buat apa. Macam cikgu ni, dia tengah buat apa? Dia sedang mengajar. Macam murid-murid ni sedang berjalan. Kucing ni sedang duduk. Okey, kita tengok contoh kata kerja yang lain. Cuba tengok abang ni buat apa? Abang ni sedang membaca. Okey, seterusnya. Abang yang satu lagi ni buat apa dia ni? Dia sedang bermain. Dia main tali. Lompat tali. Okey, dan seterusnya. Ini dia. Ada 2 orang kakak dan abang ni sedang sedang menunggang basikal. Itu ialah kata kerja. Jadi kata kerja ni kamu kena tahulah banyak. Apa-apa sahaja perbuatan. Contoh lain, membaca, melukis, makan. Makan pun kata kerja. Berlari, berjalan, melompat, duduk, tidur. Tidur pun kata kerja. Walaupun itu ialah bukan dia sedang buat kerja, dia sedang berehat. Tapi itu ialah perbuatan. Okey, kita tengok pula macam mana lagi kita nak bagi ayat kita ni lebih menarik. Okey.
Yang ini ialah keterangan untuk ayat kita. Di mana, bila, dengan siapa ataupun dengan apa. Itu cara kita nak membuat ayat. Okey. Di mana? Contoh. Contohnya di mana pula? Yang ni ialah bila. Bila. Jadi ini ialah gambar pada waktu pagi. Okey, kalau di mana? Di mana tu? Di sekolah. Di mana-manalah. Kamu buatlah di sekolah, di rumah, di kedai ke, di kelas. Okey, dan dengan apa? Ni dengan kereta. Baik, mula-mula hafal dulu. Okey, mungkin belum faham lagi, tak apa. Ingat dulu. Siapa, apa. Lepas tu, dia sedang buat apa. Okey, lepas tu dia buat apa tu, kita kena panjangkan. Di mana, bila, dengan siapa. Okey, baik, kita cuba tengok seterusnya. Ini dia tadi 3 kata kunci yang penting. Baik, cikgu akan tunjukkan contoh macam mana ayat pertama ya. Okey, yang tadi pertama ingat siapa dengan apa. Baik, ayat pertama. Yang pertama cikgu nak gunakan adik. Siapa? Adik. Baik, kenapa cikgu letak warna merah? Bermaksud di hadapan sekali mestilah menggunakan huruf besar. Okey, seterusnya adik dia sedang buat apa? Yang ini kamu boleh tengoklah, tengok gambar. Tengok jika kena bina ayat berdasarkan gambar, kamu tengok gambarlah. Okey, adik buat apa? Baik, adik sedang menunggang basikal. Okey, kemudian kita nak panjangkan lagi ayat kita. Adik menunggang basikal. Ayat ni dah okey dah, tapi cikgu nak ayat tu lebih gramatis, lebih panjang sedikit. Okey, kita letakkan di mana, bila, dengan siapa, apa. Jadi yang sini kamu boleh pilih satu. Okey, yang ni cikgu pilih bila. Menunggang basikal tu bila? Pada waktu petang. Baik, nampak tak di belakang sekali cikgu letakkan tanda noktah. Ni cikgu letak warna merah supaya kamu ingat warna merah. Jadi jangan lupa bila kita buat ayat, di depan mestilah huruf besar, di belakang sekali mestilah ada tanda noktah. Kita tengok pula contoh yang kedua. Baik, yang kedua cikgu nak letak nama Ahmad. Ahmad buat apa? Ahmad dia sedang bermain bola. Okey, ayat ni belum begitu bagus lagi sebab pendek sangat ni. Ahmad bermain bola. Baik, jadi cikgu tambah di belakang. Dengan siapa dia main? Dengan jirannya. Jadi jadilah satu ayat yang lengkap. Ahmad bermain bola dengan jirannya. Kita tengok pula yang ketiga. Siapa? Yang ini cikgu gunakan mereka. Kata ganti nama. Ni cikgu dah ajar di kelas ni. Mereka. Mereka ni maksudnya ada ramai orang di situ. Okey, mereka membaca buku. Boleh ayat ni, tapi belum cukup gramatis. Mereka membaca buku di perpustakaan. Senang kan? Mereka membaca buku di perpustakaan. Jadi belakang sekali letaklah tanda noktah. Baik, seterusnya nombor 4. Ini ialah apa? Yang ini bukan orang. Yang ini ialah kucing. Ada dengar tak tadi bunyi kucing? Okey, jadinya apa? Kucing itu buat apa? Sedang tidur di bawah meja. Yang ini cikgu pilih di mana? Di bawah meja. Sama juga, jangan lupa letak tanda noktah dan juga huruf besar. Kita tengok pula contoh yang terakhir, nombor 5. Okey, yang ini siapa? Di bahagian siapa ni, kamu boleh letak dua juga dua orang. Di sini cikgu letak ibu dan kakak. Jadi ada dua orang ni. Apa ibu dengan kakak buat? Ibu dan kakak dia sedang menyapu sampah. Cikgu nak panjangkan lagi ayatnya. Okey, di mana cikgu dah pilih tadi? Bila dah pilih.
Dengan siapa pun kita dah pilih. Okey, yang terakhir, dengan apa? Kita tengok. Ini dia. Ibu dan kakak menyapu sampah dengan menggunakan penyapu. Jadi cikgu harap semua dah faham bagaimana caranya kita hendak membina ayat dengan menggunakan kata kerja. Baik, kita teruskan lagi. Baik, sekarang semua sekali buka buku teks muka surat 33. Ini dia buku teks muka surat 33. Baik, semua bersedia? Tajuknya tadi, buku merapatkan kita. Okey, sekarang dah bersedia? Cikgu nak semua sekali ambil buku latihan. Okey, buku latihan BM1 stiker warna merah. Okey, buku latihan kamu macam ni rupa dia. Cikgu dah ambil gambar di sini. Okey, sediakan pensel. Yang kedua, ni pengasah pensel. Cikgu nak pensel ni tajam ya. Sebab kalau pensel tak tajam, tulisan tak cantik. Baik, seterusnya pembaris. Ini penting ni. Kena guna pembaris supaya garisan tu lurus. Dan juga pemadam. Pemadam supaya kalau ada kesalahan, kamu boleh padam bersih-bersih. Okey, baik. Sediakan buku. Okey, pertama, tuliskan hari. Hari ni ialah hari Selasa. Okey. Selepas tulis, kamu ambil pembaris, gariskan betul-betul di atas garisan biru. Okey, tarikh kita hari ni 18 Mei 2021. Okey, cikgu nak kamu gariskan juga. Yang ini cikgu garis ni dia tak tepat di atas garis biru. Cikgu nak kamu gariskan betul-betul tepat di atas garis biru. Baik, sekarang kita tuliskan tajuk. Tajuknya buku merapatkan kita. Ini tajuk. Okey, sama juga. Gariskan. Okey, garis ni tak mau terlebih, tak mau terkurang ya. Dia kena sama dengan tajuk. Okey, seterusnya. Arahan. Tulis ayat dengan betul. Gariskan juga cantik-cantik. Baik, yang ini cikgu dah ingatkan di kelas. Jika kamu tulis ada huruf G atau huruf Y atau huruf P, iaitu huruf buaya, huruf yang ada ekor, ekornya mestilah bawah daripada garisan biru ini. Okey, kemudian kita langkah sebaris. Ni. Cikgu dah ajar ni di kelas. Cikgu harap semua ingat. Langkah satu baris. Okey, tulis nombor. Nombor 1. Okey, buku kamu sini ada garisan menegak ni. Nombornya di sebelah tepi. Nombor 1. Baik, sekarang ini Yang pertama cikgu bagi dulu jawapan. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Jadi, kalau kamu lihat di muka surat 33, kamu boleh nampak ada gambar ni. Ada gambar Aileen, Rina dengan Prema dan juga keluarga. Dia sedang susun buku-buku tu di atas tikar dekat taman. Okey. Sekarang kamu tulis dulu cantik-cantik. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Hujung mesti ada tanda nokta. Okey. Katakan tulisan kamu besar, kita nak buat macam mana? Okey, jika tulisan besar tak muat, jadi ingat cikgu pesan turun bawah. Jangan selang dulu. Okey, tulis sampai hujung. Katakan tak muat, turun bawah. Okey. Lepas dah turun bawah, bila kita nak pergi ke nombor yang baru, nak pergi nombor 2, barulah kita langkah sebaris. Jadi tapi kalau tulisan kita muat, kita guna satu baris sahaja. Okey, seterusnya. Nombor 2, letakkan tanda nokta. Sini cikgu tak ada buat bulatan ke apa cikgu nak kamu semua ikut macam mana cikgu buat. Tak ada bulatan ke, tak ada apa ke, dia ada nombor dan juga tanda nokta. Okey, tengok ayat yang kedua. Yang ini kena fikirlah. Orang ramai dia buat apa dekat situ?
Okey. Ada jawapan di atas sana dekat buku teks. Kamu pilihlah berkumpul ke ataupun meminjam. Okey, selepas tu bila dah siap nombor 2, sama juga langkah sebaris pergi nombor 3. Dan yang terakhir sekali, yang nombor 4 tu, yang ni kamu kena bina ayat sendiri. Bina macam mana yang cikgu dah ajarkan tadi. Baik, harap-harap semuanya boleh faham ya. Baik, sekarang kita buka pula buku aktiviti muka surat 37. Yang ini, muka surat 37. Baik, kita tengok contoh yang pertama dia dah bagi. Yang ni kamu kena susun semula. Okey, contoh pertama. Jadi tadi yang pertama ialah siapa. Kamu tengok daripada ayat ni, menceriakan pondok bacaan mereka, penduduk Taman Muhibah. Jadi yang mana siapa? Siapa tu ialah penduduk Taman Muhibah. Jadi dia buat apa? Kata kerjanya, menceriakan pondok bacaan mereka. Jangan lupa belakang last tu nanti letakkan tanda nokta. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Tengok ya contoh kedua. Kita ada keliling pondok. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Jadi bila nak susun ayat ni, yang pertama kamu letak nombor dulu. Yang mana satu ialah siapa? Yang mana satu ada orang dekat sini? Ataupun orang lah yang buat kerja tu siapa? Okey, jadi jawapan dia ialah yang pertama, yang ni. Rina dan kawan-kawannya. Ini yang pertama. Okey, jadi Rina dengan kawan-kawannya. Yang mana satu jawapan dia buat apa? Keliling pondok ke membersihkan kawasan? Okey, jawapan kedua ialah membersihkan kawasan. Jadi kamu dah tahu yang ketiga mestilah keliling pondok. Selepas tu kita tulis di atas garisan yang disediakan. Jangan lupa di depan mesti huruf besar, di belakang mestilah tanda nokta. Baik, teruskan lagi. Kita bila dah siap, pergi ke muka surat 38. Okey, arahannya. Bina ayat berdasarkan frasa. Baik, cikgu bacakan bahagian atas. Oma dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Jadi Oma dia pergi hari kelab terbuka, kelab buku sahabatku. Dia pergi dengan ibu dia. Jadi di bawah sini bila kamu buat nanti ayat, ni banyak menggunakan nama Oma lah. Kita tengok contoh yang pertama. Siapa ni? Ini ialah Ibu Oma. Apa Ibu Oma sedang buat? Dia sedang berbual mesra. Berbual mesra, dia berbual dengan siapa? Dengan Ibu Salma. Jadilah satu ayat yang lengkap. Ibu Oma berbual mesra dengan Ibu Salma. Dan jangan lupa letakkan tanda nokta. Jadi cikgu harap yang lain-lain ni kamu boleh siapkan. Okey, seterusnya buka lagi buku aktiviti muka surat 41. 41. Yang ni. Baik, yang ini mudah. Ni senang, sekejap boleh siap ni. Baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Jadi di sini cikgu nak kamu gariskan dengan menggunakan pensel warna. Betul-betul baca, faham dulu. Kalau tak faham boleh tanya ibu ataupun tanya ayah. Okey, seterusnya buka buku aktiviti muka surat 42. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Jadi kamu boleh lihat gambar. Macam Zailan tu, apa dia buat tu? Kamu boleh lihat dan kamu isikan tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semuanya boleh faham, boleh pandai membina ayat. Terima kasih semua. Jumpa lagi.